forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Muni tentang isu SPRM bekukan akaun persendirian syarikat milik pengasas Fashion Valley hampir 1.1 juta. Saya baca sikit. SPRM telah membekukan beberapa akaun bank persendirian syarikat milik pengasas platform e-dagang Fashion Valley bernilai kira-kira 1.1 juta. Kita ambil dengar respon daripada Iswadi Muni. Dia akan minta komen macam biasa. SPRM telah membekukan 11 akaun persendirian dan 6 akaun syarikat melibatkan Fashion Valley. Okey. SPRM hari ini telah semalam membekukan beberapa akaun persendirian dan syarikat milik suami isteri pengasas platform e-dagang Fashion Valley bernilai kira-kira 1.1 juta ringgit. Pembekuan berkenaan adalah susulan daripada siasatan dijalankan Suruhjaya itu terhadap suami isteri terbabit berhubung kerugian pelaburan dana khazanah serta PNB berjumlah 43.9 juta ringgit. Menurut sumber, SPRM secara serentak menyerbu Fashion Valley, Kementerian Keuangan, Khazanah dan PNB serta memperolehi dokumen berkaitan keuangan yang boleh membantu siasatan. Sejak siasatan dijalankan, SPRM menerusi Ops Favish membekukan kira-kira 11 akaun persendirian dan 6 akaun syarikat di bawah seliaan pasangan suami isteri ini yang bernilai kira-kira 1.1 juta ringgit bagi siasatan. So sebenarnya tindakan sudah pun diambil untuk untuk perkara ini dilakukan ataupun disiasat. Ni cerita Fashion Valley ni. Saya dah sebut hari tu pasal Fashion Valley ni 2018. Kemudian saya sebutlah famous juga benda tu kan, tentang Azmin, tentang Mahathir dan sebagainya, tentang Fashion Valley ni. Tetapi yang saya surprise sebenarnya Fashion Valley ni, yang bising betul adalah Akmal Saleh. Kemudian bekas pemimpin ahli Parlimen DAP Tony Puah. Dia kata penggunaan awam dan sebagainya. Tetapi yang kita nak tujukan ni kepada Akmal Saleh lah. Bila Akmal Saleh mempersoalkan ini kenapa kerajaan Madani, dia persalahkan kerajaan Madani lah, senang cerita. Dipersalahkan kerajaan Madani, terutama 2018 tu berkaitan dengan Pakatan Harapan. Kemudian Najwan, pemimpin PKR, mengingatkan kepada Akmal. Dia tanya Akmal, siapa sebenarnya Fashion Valley ni dapat dana pada tahun bila? Memang betul 2018, tapi kita kena ingat Pakatan Harapan hanya memerintah pada bulan kalau tak silap saya pada bulan Mei 2018. Okey, pemimpin PKR Najwan Halimi mengingatkan Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal supaya tidak lupa siapa pengurusi khazanah semasa keputusan dibuat untuk melabur dalam Fashion Valley. Ini susulan kritikan Akmal terhadap bekas ahli Parlimen DAP Tony Puah yang mengatakan penggunaan dana awam untuk jumlah yang besar mengalami kerugian selama 5 tahun berturut-turut adalah luar biasa. Mungkin Dr. Ahmad lupa siapa pengurusi khazanah tak kala dana awam yang luar biasa diberikan syarikat Fashion Valley. Bila tuan-tuan? Mac 2018, kata Najwan. Pengurusi khazanah pada 2018 Mac adalah Perdana Menteri dan Menteri Keuangan kita iaitu Najib Razak. Khazanah dan Permodalan Nasional telah melaburkan 47 juta dalam Fashion Valley. Bagaimanapun, minggu lalu 2 JLC ini menjual pegangan dalam saham itu, susulan nilai sahamnya merosot hampir 44 juta. Kemudian Akmal, penyokong tegar Najib, telah menggesa penubuhan RCI untuk menyiasat kerugian Fashion Valley. Puah yang menggambarkan kerugian Fashion Valley sebagai risiko biasa dalam pelaburan modal teroka, turut menggelak Akmal sebagai pelawak kerana meminta penubuhan RCI. Dalam hantaran Facebooknya hari ini, Ketua Pemuda UMNO itu membalas dengan menggelar Puah bodoh. Sementara itu Najwan yang juga exco Belia dan Sukan berkata, semua pihak mahukan ketulusan dan tidak perlu ada perbuatan hina-menghina. Kita semua mahu ketulusan dan sewajarnya ditunggu hasil siasatan. Cuma saya fikir tak perlu terlalu sinikal hingga tak meremeh dan menghina dan melabel orang bodoh. Selepas kerugian Fashion Valley didedahkan, pengasas Vivi Yusof dan juga suaminya mengambil tanggungjawab dan meletak jawatan daripada syarikat itu. Syarikat itu kini disiasat oleh SPRM. Mereka telah syarikat itu telah diserbu dan SPRM telah mengambil dokumen-dokumen yang perlu. Cuma macam kita kata tadilah, kalau sekiranya Akmal Saleh dia macam ni tuan-tuan. Tony Puah kata, yalah memanglah penggunaan dana awam, tapi untung rugi itu biasalah, dia kata. Tony Puah kata, kalau sekiranya dia rugi sekalipun, maka kita nak kata macam mana, itu dah lagi. Cuma dia kata kalau sekiranya perlu nak dilakukan audit dan sebagainya, buatlah. Berkemungkinan
ada penyalahgunaan dana awam berkemungkinan, tapi kalau sekiranya tidak ada penyalahgunaan dana awam hanya kerana syarikat itu gagal, rugi, itu tidak menyalahi undang-undang. Okey, kita kena faham satu benda, tuan-tuan. Orang melabur di dalam sebuah syarikat itu rugi. Rugi syarikat itu kalau tidak ada penyalahgunaan dana, itu tidak dianggap sebagai dianggap sebagai pengubahan wang haram ataupun pecah amanah. Itu tidak dikira sedemikian. Hanya kerana rugi itu belum tentu menyebabkan itu ada kesalahan di bawah SPRM. Okey, belum tentu, tapi bukan masih tidak ada, tetapi belum tentu. So SPRM kena menyiasat, betul ke terdapat dakwaan penyelewengan dana, dia mengeluarkan untuk kegunaan peribadi, bla bla bla, benda suatu dengannya. Kalau tidak ada, then it's just a normal, mungkin dia incompetent dalam melaksanakan dalam melaksanakan bisnes tersebut. Baik. Isu dia bila Akmal Saleh mengatakan Tony Puah bodoh bila menyatakan kenyataan tersebut. Dan Najwan kata, kalau sekiranya ada buat RCI, salah seorang yang kena siasat nanti Najib. Sebab dia diluluskan, dana itu diluluskan pada Mac 2018. Dan Najib adalah sebagai pengurusi khazanah dan juga PNB pada waktu itu, dialah yang meluluskan 47 juta tersebut. Jadi adakah Akmal Saleh mahu supaya Najib didirect dalam benda ini sekali lagi setelah dia didirect dalam kes 1MDB? Jadi soalannya siapa yang bodoh sekarang ni? Kan diingatkan Akmal ni, ingatkan dia boleh jadi hero lah kan. Dia duduk bantai macam ni, dia lupa bila dia bantai dia kena kat kawan sendiri. Itu masalahnya. Doktor memanglah doktor, tapi kalau doktor tu cerdik sikit, bacalah dulu kan, bacalah dulu benda ini. Tapi adakah tidak patut disiasat? Tak, sekarang ini perkara ini disiasat. Perkara ini disiasat, perkara ini sedang diteliti oleh SPRM. SPRM telah pun menggeledah, SPRM telah SPRM telah membekukan 11 akaun persendirian dan 6 akaun syarikat melibatkan Fashion Valley. SPRM hari ini telah semalam membekukan beberapa akaun persendirian dan syarikat milik suami isteri pengasas platform e-dagang Fashion Valley bernilai kira-kira 1.1 juta ringgit. Pembukaan berkenaan adalah susulan daripada siasatan dijalankan Suruhjaya itu terhadap suami isteri terbabit berhubung kerugian pelaburan dana khazanah serta PNB berjumlah 43.9 juta ringgit. Menurut sumber, SPRM secara serentak menyerbu Fashion Valley, Kementerian Keuangan, Khazanah dan PNB serta memperolehi dokumen berkaitan keuangan yang boleh membantu siasatan. Sejak siasatan dijalankan, SPRM menerusi Ops Favish membekukan kira-kira 11 akaun persendirian dan 6 akaun syarikat di bawah seliaan pasangan suami isteri ini yang bernilai kira-kira 1.1 juta ringgit bagi siasatan. So sebenarnya tindakan sudah pun diambil untuk untuk perkara ini dilakukan ataupun disiasat. Yang saya baca detail lagi, bukan disebut susulan daripada siasatan yang dijalankan SPRM terhadap pasangan suami isteri berkenaan berhubung kerugian pelaburan dana khazanah serta permohonan nasional berhad PNB berjumlah 43.9 juta. Menurut sumber, Isnin lepas SPRM secara serentak telah menyerbu syarikat Fashion Valley, Kementerian Kewangan, Khazanah serta memperolehi dokumen berkaitan kewangan bagi membantu siasatan. Kita mai terus menyokong kerja. Apa pada dapat Mek Anu Ibrahim. Assalamualaikum.